Mohon terima kasih di atas perkongsian tips dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Dan adakah kita tahu bahawa sekiranya kita berada dalam kereta itu, kita telah pun menghidu gas karbon monoksida. Dan ini yang kita akan bincangkan untuk memahami lebih lanjut berkenaan dengan sedikit ciri gas karbon monoksida ini, bagaimana dia meracun dan boleh membunuh seseorang itu dan bagaimana rawatan yang perlu dilakukan sekiranya ada sama ada mangsa ataupun diri kita sendiri telah pun melalui simptom-simptom tanda-tanda bahawa kita telah terhidu gas beracun ini. Kita nak bersama dengan Dr. Maznida Mahjum, pakar perubatan kesihatan awam Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia, bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Doktor, terima kasih. Waalaikumsalam Fariha. Baik. Di awal pagi tadi kita pun telah berbincang lanjut berkenaan dengan bagaimana sebenarnya risiko bahayanya tertidur dalam kereta. Tadi pun kita dah melihat bagaimana tips dan juga keselamatan berkenaan dengan gas beracun, gas karbon monoksida ini. Mungkin doktor boleh terangkan terlebih dahulu. Gas karbon monoksida mungkin ada segelintir yang tidak, mungkin dah terlupa. Ianya berciri bagaimana yang boleh dianggap gas ini sangat bahaya dan merupakan pembunuh dalam senyap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, gas karbon dioksida. Dia adalah satu gas yang boleh wujud secara natural dan daripada buatan manusia. Actually kalau cara natural biasa-biasanya dia akan terhasil daripada pembakaran yang tidak lengkap. Contohnya kalau kata natural, pembakaran kadang-kadang pembakaran hutan, letusan gunung berapi, kilat, yang tu daripada source natural. Dalam alam sekitar kita memang kita ada gas karbon monoksida, tetapi terlampau sikit dia punya kuantiti dia. Dan jumlah dia akan lebih tinggi daripada kawasan ke kawasan bergantung pada punca karbon monoksida itu sendiri. Jika dia buatan manusia, dia boleh dibuat di makmal juga, terdiri daripada dua elemen, karbon dengan oksigen. Sebab tu karbon monoksida. Okey, so dia gunakan juga di dalam industri pembuatan bahan kimia. Di rumah kita juga boleh terdapat gas karbon monoksida. Okey. Ya. Mana? Okey, di dalam rumah kita kita ada dapur. Kalau katakan kita menggunakan dapur gas. Dapur gas kalau jika pembakaran tidak lengkap, dia akan menghasilkan karbon monoksida, Fariha. Api yang macam mana yang kalau pembakaran lengkap, warna dia warna biru kan? Ya. Kalau kita tengok biasa dekat tu, kalau tak lengkap? Kalau tak lengkap tu dia ada merah-merah. Jadi pembakaran tu tak lengkap. Kalau kita ingat semula pembelajaran sains kita, pembakaran lengkap dengan tak lengkap. Yang tak lengkap tu biasanya ada mengeluarkan karbon monoksida. Baik. Selain daripada tu, kalau katakan kita buat barbecue grill, bila kita buat barbecue kan arang kita kadang-kadang ada berwarna merah, pembakaran tak lengkap lah tu maksud dia. So dia ada menghasilkan gas karbon monoksida. Tapi kalau barbecue di luar mungkin lebih selamat sebab pengudaraan cukup. So angin mungkin akan membawa gas beracun tu ke tempat lain. Jadi kita tidak menghidu secara amount yang banyak. Baik. Okey. Gas ini agak sangat unik kan. Maknanya dia tak ada bau, dia tak ada warna dan kita tak sedar bahawa kita dah terhidu. Dalam keadaan seperti ini, gas karbon monoksida, contohnya kereta mempunyai gas karbon monoksida. Kita melalui perjalanan yang panjang, bagaimana kita ingin mengetahui bahawa apa yang kita alami, ini adalah kesan daripada kita terhidu gas monoksida itu. Kadang-kadang bila perjalanan panjang kita rasa macam pening, sebab jalan lama sangat dalam kereta. Tetapi itu adalah antara gejala sebenarnya. Mungkin boleh kongsikan antara gejala kalau kita dah terhidu gas itu. Okey. Fariha, betul. Kadang-kadang kalau kata dalam keadaan kenderaan yang sempurna, biasanya mereka ada satu sistem catalyst di mana dia akan menukarkan sebab dalam kereta dia menggunakan bahan api menyebabkan ada pembakaran. So, ada pembakaran yang tidak lengkap di situ, tetapi dalam sistem untuk mengurangkan karbon monoksida ada catalyst di mana dia akan menukarkan karbon monoksida kepada karbon dioksida, which is tak bahayalah untuk kesihatan. Okey. Tapi jika berlaku kebocoran, gas karbon monoksida boleh masuk ke dalam bahagian kereta dan juga menyebabkan pengumpulan dari masa ke semasa, terutamanya jika sistem tertutup confined space. Jadi kita
because of kita punya temperature panas, kita mesti nak aircon, so kita akan tutup, tak buka tingkap, dan kita punya kalau katakan heavy traffic, kita akan yang fresh air tu kita tak akan buka. Betul. So kita apa, sebab kita tak nak bau busuk daripada kereta-kereta lain. Gejalanya bagaimana doktor kalau kita dah terhidu? Okey, kalau katakan dalam concentration yang rendah, katakan dalam 1%, kita hanya akan rasa pening-pening saja. Tapi kadang-kadang itu pun kita akan terkeliru dengan kita pening disebabkan perjalanan panjang ke atau tugas yang banyak. Kalau katakan lebih tinggi, keadaan ini kita akan rasa lebih hayal, jantung lebih berdebar-debar, tekanan darah akan meningkat. Semakin tinggi concentration, sekitar dalam 8%, dia akan jadi mula sesak nafas, rasa semakin pening, and then rasa keliru, and then tindakan kita pun akan menjadi lambat. Kita rasa macam mungkin dia berkadar terus dengan semakin jauh perjalanan, semakin tinggi concentration, dan banyaklah kesan dia. Kesan dia akan semakin teruk. And then kalau makin teruk lagi, kita boleh jadi sampai sehingga kita boleh jadi koma, kejang, berderap sawan, dan juga kita pingsan lah. Seterusnya. So kalau terlampau tinggi sangat, kita boleh meninggal dunia di dalam keadaan yang tertutup seperti okey. Sekiranya itu berlaku, bagaimana? Apakah langkah keselamatan yang perlu kita lakukan? Maknanya kita dah tahu kan, kita ada tanda-tanda tu. Mungkin kita sekarang ni kita perlu adalah kalau kata perjalanan panjang itu mungkin terlalu panjang dan sebagainya. Sekarang ni apa kita dah kongsi ilmu ni, kemungkinan ia berlaku disebabkan terhidu gas karbon monoksida, apa yang boleh kita ambil langkahnya? Okey. Jika kita dalam perjalanan yang jauh, sebenarnya kalau dalam perjalanan ni ada kategori orang bercuti dan ada kategori orang bekerja. Even kalau katakan pemandu lori jarak jauh pun kadang-kadang kalau katakan dia pun boleh mengalami masalah keracunan gas karbon monoksida. Kalau perjalanan jauh, kalau katakan bercuti, di tempat bercuti kita berehat, mungkin kita akan merehatkan diri kita, tidur cukup dan tidak letih. Tapi kalau katakan kita melakukan aktiviti ataupun kita balik hari, so yang tu akan letih, dan kita takut bila gejala tu kita rasa confused dengan adakah because of kita letih ataupun kita keracunan oleh karbon monoksida. Jadi kalau katakan kita letih, biasanya kalau kita perlu tidur, kita perlu rehat, kita jangan jadikan kereta kita confined space. Maksudnya ruang tertutup. Kita gunakan turunkan tingkat sikit, ataupun ada method macam tips tadi macam mana cara kita nak mengurangkan gas-gas beracun dalam kereta. Selain daripada itu, make sure kalau katakan kita gunakan untuk supaya angin daripada luar boleh masuk, fresh air daripada luar boleh masuk. Itu kalau katakan kita dalam keadaan bukan yang heavy traffic. Sebab heavy traffic, kenderaan lain akan mengeluarkan karbon monoksida. Kalau traffic jam kan, kalau kita kat KL tu buka tingkap, sama juga dapat balik gas monoksida tu. So yang kita boleh lakukan macam tu. And then kalau katakan kalau boleh kita pendekkan kita punya perjalanan, kita dalam 3-4 jam kita stop, berhenti. Dalam berhenti tu kita rehat, kita sebagai individu kita berehat, kita buat juga kereta kita berehat. So kita buka tingkap, kasih fresh air masuk, ventilate dalam kereta kita. So kita boleh basuh-basuh muka ke, freshkan diri kita, minum kopi. So yang tu akan meningkatkan kesihatan kita semasa dalam perjalanan kita, dan juga keselamatan kita dalam perjalanan jauh lah. Baik doktor, terima kasih atas perkongsian ini, dan kita harap apa yang saja dikongsi ini mungkin kita nampak benda yang biasa kita lakukan, tetapi sebaliknya mungkin ini akan memberi pandangan yang lain supaya kita lebih berhati-hati. Baik, terima kasih Dr. Masnida Mahjong, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Institut Kesihatan Umum, Kementerian Kesihatan Malaysia.